Kongsi juga bercakap tentang online ni YB, ini agak menjadi perhatian ayah-ayah, orang-orang lelaki menikah online. Di mana kita lihat Jawi telah membenarkan akad nikah secara online. Jadi mungkin ada setengah masyarakat tidak rasa begitu selesa. Ada rasa inilah peluang terbaik. Soalan dasarnya yang mungkin kita nak tahu adalah, perlu ke menikah online sedangkan kita tak boleh berjumpa secara fizikal? Tidak boleh berpuasa dahulu untuk bernikah. Pertama sekalinya ingin saya tegaskan bahawa apa yang telah pun kita pilih sebagai salah satu alternatif dalam musim PKP ini ialah untuk membenarkan pasangan kahwin secara online. Tetapi kebenaran itu terbatas untuk tempoh-tempoh seperti PKP dalam tempoh pandemik COVID ni makin melebar. Tetapi bukan dalam keadaan biasa. Itu kita kena faham. Dan apa yang kita putuskan ini bukannya satu perkara yang baru. Sebenarnya dah diputuskan oleh Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2011 lagi, yang memutuskan bahawa dibenarkan perkahwinan secara online ini. Jadi pada muzakarah itu mengumpulkan para ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan Islam termasuk di kalangan mufti-mufti yang mewakili negeri-negeri. Mereka telah memutuskan bahawa dibolehkan untuk kahwin secara online ini bukan baru, bukan kerajaan baru yang buat sebegini sebagaimana setengah-setengah pihak menjadikan itu sebagai bahan kritikan. Namun kita akui dan kita terima kepada kritikan itu barangkali pandangan kedua daripada mereka. Namun mereka juga perlu akur kepada apa yang telah pun kita putuskan. Kerana yang kita putuskan ini bukannya Menteri Agama yang buat, bukan Timbalan Menteri Agama yang buat. Ini muzakarah yang melibatkan cendekiawan-cendekiawan yang pada tahun 2011 lagi. Dan apa yang kita sedang langsungkan pada hari ini, kebenaran untuk kita membenarkan perkahwinan online hanya kepada permohonan sebelum daripada PKP. Jadi kalau ada permohonan baru dalam tempoh PKP ini, kita tidak akan pertimbangkan. Barangkali ditangguhkan kepada satu tarikh yang lain untuk mereka nikah secara biasa. Namun yang kita laksanakan pada hari ini hanya 200 permohonan untuk yang dah ada permohonan sebelum daripada ini. Dah lama sebelum PKP lagi. Sebelum PKP mereka dah mohon. Akbar. Jadi kalau ditanya macam mana selepas PKP ada lagi tak nikah online, itu kita tidak akan benarkan dan kita mengharuskan hanya dalam tempoh ini kepada permohonan yang lama. Lega. Boleh urut dada lah akak-akak kat rumah tu. Cik abang duduk dalam rumah saya diam-diam pakai baju Melayu bersamping, jangan risau. Selagi mana dia tidak ada borang sebelum itu, makanya selesai selamat, alhamdulillah. Itulah kadang-kadang kita duduk dalam suasana bilik pun isi duduk ketuk. Buat apa tu? Risau benar dia kita duduk dalam bilik sesuatu. Jadi YB, kita nak tanya juga YB, apakah syarat-syarat sebenarnya yang perlu dipatuhi untuk bagi nak menjelaskan kepada masyarakat bahagian mana yang perlu dipatuhi untuk pengantin-pengantin ini supaya nikah online ni boleh dibenarkan sebenarnya di aspek mana? Dia kalau prinsip asasnya ialah pertama sekali mesti cukuplah rukunnya, syaratnya, dengan walinya, dengan pasangannya, dengan syarat-syarat biasa kahwin itu semua orang dah tahu. Dan juga nikah online ini dengan syarat nikah biasa mestilah dalam satu majlis, yang menghimpunkan kesemua yang terlibat itu. Namun dalam situasi ini kita panggil perhimpunan itu sebagai pertemuan itu sebagai kiasan kepada pertemuan di alam biasa, ini di alam maya. Tetapi syaratnya sangat ketat. Iaitu tidak ada keraguan, tidak ada unsur-unsur menipu. Pasangan tu mesti confirm betul ke pasangan itu dalam gambar pasangan lain, dalam video pasangan lain, yang nak kahwinnya pasangan lain. Dan tidak ada unsur-unsur yang boleh membawa kepada syak wasangka. Mesti benar-benar yakin dan menepati segala kriteria ketepatan terhadap syarat-syarat kahwin itu, maka itu dibolehkan. Namun sekali lagi saya tegaskan bahawa apa yang kita haruskan ini hanya dalam tempoh PKP. Dalam tempoh PKP dan hanya kepada pasangan yang telah lama memohon. Jadi kalau ada permohonan baru, barangkali mereka perlu fikir satu tarikh yang lain selepas daripada PKP ini. Jadi kalau tanya kepada saya, tanya kepada semua, mana baik nikah online dengan nikah secara berdepan. Sudah pasti dia ada sentimental value di situ, nak berdepan, nak ambil gambar dan sebagainya, nak salam, nak kan itu. Jadi itu saya ingat tidak menjadi satu masalah. Cuma kebenaran yang kita berikan ini ialah sebagai sebahagian daripada perkara yang kita haruskan buat sementara waktu dalam tempoh PKP ini. Baik, dari segi aspek
kalau kita tengok lepas nikah biasanya ada walimatul urus. Ya. Mungkin kalau walimatul urus macam mana kita nak war-warkan bahawasanya saya dah menikah supaya tak timbul fitnah. Contoh YB, saya menikah secara online. Contoh, online, isteri saya duduk di Sabah. Tapi orang tak tahu saya dah menikah dengan dia dan ada pula orang nak masuk meminang sebagainya supaya tidak timbul fitnah. Macam mana tu walimatul urusnya? Dah nikah online, iklan pun online. Iklan online selesai. Boleh pakai Facebook. Facebook. Kalau tak cukup yang organik, boleh tambah FB ads. Wah, terror YB kita ni. Dia tahu FB Untuk dan lebih diketahui. Jadi itu adalah benda teknikal yang tidak saya ingat jadi tidak alasan. tidak jadi alasan. Masya Allah. Apa benda yang selalu menjadi rungutan? Ada setengah pihak tidak bersetuju dengan nikah online ni. Pertama sekali kita menghormati pandangan mereka. Namun pandangan sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab menjaga soal kebajikan semua rakyat. Termasuklah kebajikan pasangan-pasangan pengantin yang sudah pun memilih satu tarikh yang sangat-sangat dikenang dalam sejarah hidup dia. Barangkali kita perlu raikan sebagai sebuah kerajaan bertanggungjawab. Kita juga bukan melayan soal keperluan fizikal, material rakyat, bahkan keperluan yang berkaitan dengan emosi, keperluan yang berkaitan dengan soal-soal perkahwinan dan sebagainya. Juga kerajaan yang bertanggungjawab harus memberi tumpuan dan juga memberi penyelesaian yang terbaik. Jadi ini sebagai sebuah kerajaan bertanggungjawab, kita buat satu solusi penyelesaian yang bukan sahaja kita pandai-pandai tetapi melalui satu fasa muzakarah yang sangat ilmiah, yang akhirnya keluarlah satu solusi untuk membenarkan nikah secara online ini. Baik YB, kalau katalah saya dah menikah tadi ni, saya sambung cerita lagi ni. Dah menikah ni, saya nak jumpa isteri saya dan tempoh PKP sebab saya dah sah. Jadi saya nak duduk sekali bersama dan sebagainya. Perlu tak lalui peraturan ataupun apa-apa panduan daripada kementerian? Ya. Pertama sekali kita kena ingat bahawa SOP yang ditetapkan oleh MKN itu sangat-sangat perlu untuk kita patuhi. Namun walaupun begitu tetap ada pengecualian berdasarkan kepada alasan-alasan yang munasabah. Jadi kerajaan ini setiap hari kalau di peringkat kabinet itu ada sentiasa setiap hari ada mesyuarat khas di kalangan menteri-menteri yang dipengurusikan oleh Menteri Kanan Pertahanan untuk kita membincangkan soal isu-isu sebegini. Keperluan itu, keperluan ini, keperluan apa yang industri yang perlu kita buka dan sebagainya. Semuanya meraihkan soal keperluan rakyat. Jadi kalau dah kahwin tadi, barangkali boleh difikirkan perlu dan ada cara-cara tertentu yang boleh dibenarkan untuk berjumpa antara pasangan ini. Baik, mungkin perlu buat pemeriksaan saringan dan sebagainya. Sihat 14 hari berjumpalah insya-Allah. Dan dalam masih lagi aspek bernikah ni ada jurunikahnya biasa, ada pasangan dan sebagainya. Dan cakap pasal jurunikah di dalam situasi PKP ni kan YB, antara yang terjejas adalah seperti institusi pendidikan, tok-tok guru yang mengajar dan sebagainya. Jadi kita nak melihat bagaimana kementerian mengurus takbir mereka ini. Dari segi kelas mereka, yuran bayaran mereka dan sebagainya YB, kita akan jawab tu semua selepas kita berehat seketika ini. Jumpa lagi sekejap je lagi.